Wadrib lahum masalan ashabal qaryati, dan ceritalah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu. Iz ja'ahal mursalun, iaitu ketika mereka didatangi oleh rasul-rasul kami. Menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kita satu kisah. Kisah ashabal qaryah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kisah sebuah satu keadaan ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar. Ketika penduduk bandar ini didatangi oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam setiap kisah dia ada matlamatnya. Ada isinya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kisah bukan semata-mata kisah pengelipu lara, kisah untuk hiburan, tidak, tapi ada matlamatnya. Oleh itu membaca kisah dalam Al-Quran lain daripada membaca cerita, membaca cerpen, membaca apa-apa ceritalah, lain. Oleh yang demikian, sekalipun dalam Al-Quran menyebut kisah, tapi bukan kisah yang matlamatnya, tetapi pengajaran yang diambil daripada kisah itu. Satu. Yang kedua, apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita dapati setiap ayat itu mempunyai kaitan antara satu dengan lain. Setiap perenggan, kalau perenggannya dia mempunyai kaitan yang terdahulu. Tak mahu satu perenggan itu datang tiba-tiba terputus, tak boleh. Ayat dengan ayat mestinya bersambung, berhubung, berantai-rantai. Jika kita dapat memahami rantai itu, dia mempunyai rantai dan mata rantainya itu berkaitan antara satu dengan lain, maka itu adalah satu kepahaman yang betul lah tu kita faham begitu. Sebab itu Al-Quranul Karim apabila dibaca, apabila dijadikan syahid, dalil, hujah, maka perlulah ayat itu ada dalam kepala kita sekurang-kurangnya. Dia ada kaitan dengan ayat terdahulu mengenai sesuatu konsep yang nak disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jika kita tidak baca begitu, kita bacanya ikutnya, kita baca ambil sepotong sikit, nanti ada bunyi melek dengan kait kita pun jadikan satu kepahaman, kita katanya ini Quran. Ya Quran, tetapi kepahaman itu perlulah dibetulkan. Kalau tidak banyaklah ke halal itu bertukar tapi habis bertukar, kerana kita baca itu tidak mempunyai hubungan silsilah, hubungan mata rantai antara ayat dengan ayat yang terdahulu kita putuskan, maka seolah-olah kita ambil satu ranting, kemudian kita dakwa ranting ini ranting pokok-pokok tertentu. Sebenarnya dia tidak boleh bertukar. Ranting pada satu pokok mestinya dikembalikan kepada pokok itu. Ayat di dalam satu surah mesti kita kembalikan kepada surah itu, walaupun dia ada persamaan dengan yang lain. Betul. Kisah ini juga mempunyai hubungan dengan ayat yang terdahululah. Daripada awal lagi Al-Quranul Karim memperkatakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang diutus Allah, innaka laminal mursalin. Kemudian tujuan Nabi dibangkit untuk menyampaikan berita beramaran kepada kaumnya litunzira qauman ma uzra aba'uhum qaum wafilun. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan amaran yang disampaikan oleh Nabi itu tidak diindah, ditolak, tidak dipedulikan oleh kaumnya. Kemudiannya mereka ini disebabkan buta mata hati, sekalipun mata kepala mereka celak, tapi sebenarnya mereka buta mata hati. Al-Quranul Karim yang menjadikan pedoman mereka itu sebenarnya boleh diambil faedah oleh mereka yang mengikuti Al-Quran dan mereka takutkan Allah. Man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang yang sudah mati, sama ada mati hati atau mati jasadnya. Allah Subhanahu wa taala juga yang menghidupkannya, dan Allah akan menghidupkan kembali
bukan hanya menghidupkan jasadnya, tetapi rekodnya sepanjang hayatnya satu demi satu akan dikemukakan pada akhirat nanti. Tak kala dakwaan terhadap mereka melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu jenayah akan dibuka. Setiap hari, setiap jam yang mereka hidup di dunia dahulu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tidak lakukan, semua sekali dapat dikesani dengan baik, sebagaimana penyiasat mengeluarkan peta rakaman, ya, suaranya, orangnya, gambarnya, semua tempat kejadiannya. Jadi dengan itu tidak ada peluang lagi bagi pihak yang bersalah untuk untuk menolak, untuk menafikan kejadian. Kemudiannya perkara yang lebih kurang itu juga dah nak dikemukakan dalam kisah ini. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Manusia dalam memahami sesuatu kejadian, suatu kisah, dia sama ada dia faham dengan fikirannya. Maka ini satu keadaan yang terbaiklah. Dia memahami sesuatu sunnah Allah dengan fikiran. Dia berfikir, dia boleh menerima. Ada setengah orangnya dia berfikir, dia tidak boleh faham sesuatu kejadian itu dengan fikirannya, kecuali apabila dia lihat, dia dengar dengan matanya, dia tengok apa yang berlaku, barulah dia faham. Kalau kita sebutnya di antara teori dia tak boleh faham, kecuali kita bawa dia pergi menyaksikan kejadian ni yang saya cakap, satu demi satu, boleh dibuktikan dengan jelas kepadanya. Kita berilah satu contoh, misalnya lah, tapi tidak menyentuh apa, contoh saja. Kita kata, doktor kata merokok ini boleh menyebabkan kanser. Bagi seseorang orang suka untuk memahami masalah. Kanser macam mana? Ada orang hidup 80 tahun, dia sejak kecil lagi merokok sampai umurnya 80 tahun sehingga mati. Tak ada apa-apa, tak ada mengadu apa-apa. Dia orang kampung pedalaman, tak pernah jumpa doktor pun. Kita kata macam tu. Jadi bila cakap macam tu, orang tak boleh faham. Sebab apa? Dia tak boleh faham sesuatu yang dicakap padanya secara teorinya, secara ilmiahnya, secara kaedahnya. Tak boleh. Bawa dia, tunjuk. Ini dia kesan penyakit kanser. Tengok paru-parunya, tengok semuanya sudah musnah, katanya. Oh, macam itulah umpamanya. Ataupun kita kata apabila penyakit itu tiba-tiba menimpanya, barulah dia boleh berhenti merokok. Tapi sebelum itu dia tidak boleh terima, sebab kepahamannya adalah lebih rendah. Kepahaman yang pertama tadi agaknya tinggi sikit. Apabila dia baca, dia dengar ceramah, sudah dia faham. Tetapi yang kedua, ceramah, bacaan tak boleh dipahami, sehinggalah dipersaksikan kepadanya kejadian yang sebenarnya berlaku akibat daripada suatu kesalahan. Jadi ayat sebelum daripada ini, mulai daripada awal surah sampai kepada akhir ayat 12, menyatakan teori ilmiahnya, teori orang yang mendustakan Rasul, yang mendustakan kebenaran, mereka akan ditimpa azab seksa, bala bencana sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu kesimpulan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Kemudian hingga seterusnya menyatakan bagaimana orang yang menderhaka dan tidak mempercayai kepada Rasul-Rasul yang diutus pada mereka. Kisahnya disebut. Kisah ini berkaitan. Wadrib lahum masalah ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Dan ceritakanlah. Siapa nak ceritakan ini? Nabi yang menerima Al-Quran. Ceritakan kepada mereka bandingan penduduk sebuah kampung, tatkala mereka didatangi rasul-rasul yang diutus dari Allah. Saja. Muhammad, beginilah kalau mereka ayat-ayat Quran itu mereka tidak mempedulikannya, walaupun kamu baca kepada mereka, cakap kepada mereka kisah sebuah kampung yang telah didatangi rasul. Arsalna ilaihi musnaini, tatkala kami hantar kepada mereka dua orang rasul, fakazzabuhuma, dua rasul ini didustakan, fa'azzazna bisalis, kami hantar pula rasul yang ketiga.
untuk memperkukuhkan dakwaan dua rasul yang pertama. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu mereka katanya, kami diutuskan untuk kamu. Kata nabi-nabi ini, tiga orang nabi ini semuanya membawa perutusan yang sama. Qalu ma antum illa basharun misluna. Kata mereka pula, kamu adalah manusia seperti kami juga. Bagaimana kamu boleh ikuti kamu? Kami mahu rasul ini datang, rasul yang tak makan, rasul tak tidur. Tidak, kamu makan seperti kami, kamu tidur seperti kami. Bagaimana boleh kami mempercayai bahawa kamu rasul? Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Allah tidak menurunkan kepada kamu sesuatu. In antum illa takdzibun. Kamu adalah pendusta. Itu ringkas saja 3 ayat ini, meliputi semua ayat yang disebutkan sebelum ini secara nazari, secara teori. Di dalam kisah Al-Quranul Karim ada sesuatu barangkali apabila kita baca, kita nak tanya, tak puas hati, kita nak tanya secara detail, secara terperinci. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati. Kemukakanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, satu keadaan yang berlaku mengenai sebuah penduduk bandar. Kita bertanya, bandar mana ni? Kalau kampung, kampung mana? Kampung dalam sejarah mana misalnya? Jadi orang itu orang bangsa apa? Bangsa apa? Di negeri mana? Nama apa? Banyaklah perkara yang berkaitan dengan sebuah kampung itu. Jika tidak, kita kata tidak jelas. Tidak jelas, ini bukan cerita ni, kerana tidak dapat buktikan kampung mana. Sebenarnya Al-Quranul Karim banyak perkara ini. Apabila Al-Quran diam, dia tidak sebut nama, maka adalah lebih baik bagi kita jangan mencari sesuatu yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir-tafsir, bila pergi dalam tafsir dia katanya kampung itu kampung Antakya. Antakya. Oh, kalau cakap kepada orang taman tu, di mana pula kampung Antakya tu? Antakya mana? Tak tahu juga. Tu guru sendiri pun tak tahu, penulis-penulis kitab pun tak tahu. Dia sebutnya kampung Antakya. Jadi adalah lebih baik jangan buka mulut tentang kampung sekalipun dalam tafsir kita baca. Sebabnya dia sengaja menyebutkan itu. Boleh jadi dia pun Tuhan tak beritahu kepadanya, seperti mana Tuhan tidak beritahu kepada kita. Oleh yang demikian, sama saja mereka sebut kampung untuk Antakya ataupun apa-apa saja, nanya sama saja. Oleh itu adalah lebih baik kita jangan sebut jika kita tidak dapat memperincikan. Terus tak boleh jadi suatu ketika dulu sebut kampung Antakya, orang diam. Ya. Tak payah tanya Antakya, dan kita tak tahu. Sekarang ni orang pergi ke setiap negara, setiap pelosok dunia, orang tahu. Kampung Antakya, kita kata dalam kampung Tibet tu, negeri Tibet. Oh, Tibet tu saya dah pergi 2-3 kali dah. Tak ada pun orang Antakya. Sudah kita dah sesat jalan. Kita kata di sana, orang pergi ke sana, tak ada. Oh, ataupun kita sebut mana-mana saja. Sekarang ni dunia sudah menjadi sempit. Bagaikan sebuah rumah, negeri-negeri itu hanya bilik ke bilik saja. Oleh yang demikian, segala riwayat dia dianggap riwayat Israiliyat yang kita ambil daripada kitab-kitab dahulu. Itu namanya riwayat Israiliyat yang tidak boleh kita percayai. Kerana orang Yahudi suka membawa sesuatu yang agak ganjil. Oleh kerana orang Arab pada ketika itu tidak mempunyai ilmu. Mereka ahli kitab, orang mempunyai ilmu, mereka boleh sebut apa saja. Apabila sebut, orang Islam ni tulis dalam kitab, tulis, catat dalam buku, masuk dalam kitab. Jadi nama-nama ini biarlah kita kekalkan dalam kitab-kitab itu, kerana kita pun tak boleh buang. Kalau kita buang, cacat kita orang tulis 700-800 tahun dulu orang tulis, tiba-tiba kita kata tak penting ini, tak boleh. Itulah dia Ashabul Qaryah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan nama kampung itu? Kalau disebut bagus juga, kalau disebut bangsa bagus juga, kalau disebut warna kulit bagus juga, kita katanya tak bagus. Apabila Tuhan sembunyikan, maka maknanya tidak bagus kalau itu disebut. Sebabnya kalau disebut kampung, disebut negeri, disebut orangnya, disebut bangsanya, maka kita akan katakan itu kisah khusus, kisah orang kampung tu. Tidak membabitkan orang yang hidup dalam abad berapa sekarang ni, tidak berkenaan. Ini orang dulu, kita akan kata macam tu.
Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan kampung, tak sebutkan orang, tak sebutkan bangsa, maka artinya semua bangsa, semua kampung, setiap orang yang lahir, semuanya akan datang. Semuanya ini saja masalah mereka. Masalah mereka tidak mempercayai Rasul. Jadi tak kira lah mereka itu tinggal di kampung Antakiyah ke, mereka tinggal di kampung, sebuah kampung yang terpencil di Malaysia ke, ataupun kampung mana-mana ke, penduduk siapa ke, tak kira lah, penduduk kampung mana, tak kira. Itu tujuannya. Teringat kita kepada sebuah kisah seorang profesor, dia nak mengajar tentang perniagaan yang menguntungkan. Jadi secara ringkasnya profesor ni mengajarlah faktor-faktor keuntungan kejayaan dalam perniagaan sebutnya. Pertama sekali dia kata, kamu buka kedai tempat orang ramai. Jangan buka di kampung kamu, tempat orang ramai. Kamu mesti jual barang yang semua orang perlu kepadanya. Kamu jual dengan harga yang murah. Kamu mestinya tunjuk muka manis. Kamu macam-macam lagi ada tunjuk sebutnya. InsyaAllah katanya kamu akan berjaya. Saya punya kawan, katanya saya mempunyai seorang kawan, dia berniaga dalam 2-3 tahun, dia dapat membina rumah, dia dapat mendirikan rumah tangga, anak-anaknya ramai semuanya bersekolah, kemudian sekarang ni menduduki tempat-tempat yang baik. Bangun seorang pelajar, Prof, dia tanya nama apa kawan ustaz, kawan Prof tu. Nama, duduk di kampung mana, negeri mana dianya, bangsa mana, bangsa apa dianya, rambut dianya macam mana, umurnya berapa. Ini tak ada guna tanya macam ni, menyebabkan tak dapat ilmu. Cukuplah apabila seorang guru itu menyatakan faktor-faktor kejayaan dalam perniagaan. Nama orang tu tak penting. Bangsa dia tak penting, di mana tak penting. Yang pentingnya kita pergi cari, kita nak berniaga, harga barang yang dijual tu murah, semua orang perlu, tempat orang ramai. Carilah tempat tu, insya-Allah kita akan berjaya. Samalah di sini, jika asyik kita nak bertanya tentang kampung mana, kita tak dapat hidayah. Kita mesti nak tanya bangsa apa, ashabul qaryah, tak dapat hidayah. Tak dapat. Kita nak tanya pulanya orang ni dia budaya dia makan nasi, makan roti. Tak payah macam ni. Itulah lebih kurangnya. Kemudiannya terus satu demi satu mereka didatangi Rasul. Rasul tak cukup 2 orang, 3 orang. Ada Rasul pada satu masa 3 orang, ya, ayat ini menyatakan begitu. Satu zaman 3 orang Rasul untuk sebuah kampung. Ada. Ya, boleh jadi macam tu. Kemudiannya ketiga-tiga ini bercakap satu tajuk saja, satu pengakuan saja, sama ketiga-tiga ini, inna ilaikum mursalun. Kemudian didustakan oleh kaum mereka dengan alasan kamu sama dengan kami. Illa basyarun misluna. Kemudian wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Mereka mendakwa, mereka membuat tuduhan rasul-rasul yang diutus kepada mereka adalah dusta belaka. Semuanya dusta. Kemudiannya mereka menafikan pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan rasul orang seperti kamu, 2-3 orang ini. Mereka pula. Jadi keadaan ini berulang dalam sejarah. Berulang, bukan hanya penduduk kampung ini sahaja, tapi kampung-kampung lain pun juga membuat tuduhan yang serupa. Ayat ini seolah-olah memberi amaran kepada sesiapa sahaja, jangan mendustai rasul-rasul yang diutus, jangan mendustai hadis, jangan mendustakan Al-Quran. Semua rasul ini bila dia datang, manhajnya, pendekatannya satu saja, iaitu anda buat kau ini, jangan buat kau ini. Ini dilarang, ini disuruh. Ini haram, ini halal. Itu saja. Semua rasul datang membawa risalah yang seumpama itu. Pendekatan mereka menyatakan suruhan dan larangan. Jika kita memahami masalah itu, maka kita heranlah. Rasul-rasul siapa pun namanya, maka itu. Tapi jika seorang rasul itu datang, kononnya dia rasul Melayu, semua boleh buat, semua boleh jadi Tuhan, semua. Macam mana ni? Lain daripada rasul-rasul lain ni. Dusta namanya. Dusta. Hatta kalau dia mengaku dia sendiri itu bukan rasul tapi Tuhan, atas sikit lagi lah Tuhan.
Misalnya lagi bohong, lagi dusta. Rasul, orang yang dia membawa satu nak mencari pengaruh, mestinya dia tawar sesuatu yang orang suka. Dia tawar, dia puja nafsu. Taklah ada yang dilarang, semuanya boleh. Ini bukan Rasul. Ataupun semuanya dilarang semua sekali. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita kata warak Rasul tu. Sampai makan nasi tak boleh, makan ayam tak boleh, makan semuanya tak boleh belakang. Nabi apa macam tu? Bukan tidak nak bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi untuk kenal Nabi dan untuk kenal Rasul ini, dia ada haram, ada halal, ada disuruh, ada larang. Nabi lah ni, bukanlah Nabi lah. Manhaj ni, pendekatan ini pendekatan Nabi. Kemudian seterusnya qalu rabbuna